بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Sahibul Fadilah Tuan Imam, pengurusi seluruh kepimpinan surau kita, yang saya raikan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan juga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-puan, sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama pada pagi ini dalam membincangkan slot ataupun kuliah kita berkaitan dengan kitab tauhid, iaitu ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Kita bincang manhaj ataupun metodologi yang dirumus oleh Asy'ari dan Maturidi mengenal Tuhan melalui pendekatan ciri-ciri yang ada pada diri Tuhan. Dalam modul kita hanya bincang 13 ciri induk ataupun ciri teras yang dikumpulkan oleh Iman Asy'ari berasaskan ciri yang ada dalam Quran dan hadis. Dan model dia, model pengenalan ketuhanan ini diambil daripada Quran. Itu model dia, tuan-tuan. Bukan inisiatif ataupun semata-mata karya ataupun ciptaan Iman Asy'ari, bukan. Ini model ini diambil daripada Quran. Baik. Kita akan sambung, masih lagi belum masuk topik utama ciri, belum lagi. Kita masih intro berkaitan dengan pembahagian hukum syarak. Itu dia punya pengenalan, masih lagi pengenalan kitab. Muka surat 3. Kita akan sambung masih pembahagian hukum syarak. Pembahagian hukum syarak. Sebelum ni kita bincang pembahagian hukum syarak, terbahagi kepada asasnya wajib syarak. Hukum syarak ni dia ada 5 yang asas, tapi dalam kitab kita ni fokus wajib. Kalau hukum pembahagian hukum syarak secara umumnya ada 5 prinsip asas. Itu hukum syarak. Maksud hukum syarak ni, hukum tu dipanggil keputusan. Itu dipanggil hukum. Keputusan yang dikeluar ataupun yang dibuat oleh syari'. Syari' ni hakim. Syari' ni ialah Allah Ta'ala. Keputusan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, itu dipanggil hukum syarak. Kalau keputusan itu dibuat oleh minda ataupun akal kita, orang panggil hukum akal. Kalau keputusan itu dibuat oleh orang panggil adat, dia panggil hukum adat. Ada 3 pembahagian hukum utama. Dalam kitab kita fokus 2. Dia cerita hukum syarak dan hukum akal. Baik. Ada 5 prinsip asas hukum syarak. Dalam kitab kita fokus 1 sahaja, iaitu wajib. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Itu dipanggil 5
prinsip asas yang memandu manusia. Jadi kita ni tuan-tuan terikat dengan panduan ataupun ketetapan syarak. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya larangan makruh, ada kalanya larangan haram. Ada kalanya boleh, dia panggil harus. Dalam kitab kita fokus satu, iaitu keputusan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam bentuk wajib. Wajib itu ada wajib kifayah, kita bincang bulan lepas, ada wajib aini. Wajib kifayah ni wajib, tetap wajib. Dia panggil keputusan yang dibuat oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang mu'tamad, mesti buat. Itu dipanggil mu'tamad, tak boleh tinggalkan. Ada kifayah, kifayah ini memadai segelintir, sebahagian orang lain buat, maka gugur ke atas orang yang tak buat. Kita bincang bulan lepas. Seperti sembahyang jenazah, sebahagian orang mendirikan sembahyang jenazah ke atas mayat, maka tidak menjadi kesalahan kepada kita. Tak haram ke atas orang yang tidak menghadirkan diri, mendirikan solat Jumaat, solat jenazah. Yang kedua, contoh yang kedua kita bincang bulan lepas, kifayah ini, iaitu sembahyang jemaah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dipanggil fardu kifayah. Dalam taman kita ni tuan-tuan, ada 2 orang sahaja sembahyang zuhur. Tok Iman, Tok Bilal. Yang lain semua kerja. Maka tak haram ke atas orang lain yang mendirikan sembahyang tempat lain. Ada Tok Iman, ada Tok Bilal, maka gugur ke atas orang lain. Itu dipanggil kifayah. Wajib tetap wajib, tapi kifayah itu memadai, dilakukan oleh segelintir orang. Dan yang kedua, wajib, dia panggil aini. Wajib kifai, wajib aini. Wajib tetap wajib, cuma nak bahagikan sahaja wajib itu, supaya kita tahu, ini wajib apa ni? Wajib kita tahu, kena buat, tak boleh tak buat. Tak buat haram. Tak buat menjadi kesalahan. Kerana keputusan Tuhan, wajib kena buat. Aini itu ke atas setiap individu. Ini kita nak sambung ini. Wajib Allah Ta'ala tetapkan keputusan, wajib dilakukan oleh setiap individu. Maka nama dia dalam laras akademik, laras bahasa akademik, wajib aini. Keputusan yang dibuat oleh Tuhan itu setiap orang kena buat. Itu dia panggil wajib aini. Kita akan sambung wajib aini. Ada 2. Pertama wajib usuli, yang wajib teras, wajib dasar. Apa dia wajib usuli itu? Iaitu satu je contoh, wajib beriman kepada Tuhan. Wajib percaya adanya Tuhan dan adanya sifat ketuhanan. Itu dipanggil wajib dalam agama kita, ataupun wajib dalam yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Usul, yang teras, dasar. Tak boleh tak beriman kepada Tuhan, tak boleh tak percaya kepada Tuhan, menjadi kesalahan teras, menjadi kesalahan dasar. Itu dipanggil wajib usuli. Dan yang keduanya, sambung ini, wajib furu'i. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan terbahagi pula wajib furu'i. Jadi wajib ni ada teras, usuli, dan ada furu', ada pecahan. Teras itu satu je. Wajib beriman kepada Tuhan. Satu je contoh wajib teras. Sebab tu kesalahan dia adalah kesalahan paling besar. Apabila meninggalkan wajib teras ini, dia panggil orang tak beriman kepada Tuhan, kesalahan dia akan ditransit selama-lama di dalam neraka. Kenapa? Tak percaya kepada Tuhan. Itu dia panggil kesalahan yang paling berat. Yang kedua, wajib furu'i. Wajib tetap wajib, tapi furu'. Furu' ini mana? Pecahan hukum lain. Pecahan peraturan. Wajib furu'i. Dan terbahagi pula wajib furu'i kepada 2 bahagi. Ini dari sudut akademik saja tuan-tuan. Furu'i itu asasnya dibahagi 2. Kita akan bagi contoh ini. Pertama, nama dia wajib zati. Pertamanya daripada 2 kewajipan furu' itu mudah je. Wajib furu' ni tuan-tuan selain daripada wajib beriman kepada Allah.
Semua kewajipan yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan, semua nama furu'. Wajib solat, wajib tutup aurah. Itu semua tu dipanggil wajib furu'i. Mudah kita ingat, wajib furu'i ini iaitu kewajipan yang Allah tetapkan dalam sistem syarak. Kalau akidah itu wajib usuli. Itu mudah untuk kita ingat. Pecahan ini wajib astras beriman, selain daripada wajib beriman itu semuanya adalah wajib furu'i. Maka wajib umum yang furu'i ni, yang wajib solat, yang wajib keluar zakat, yang wajib tutup aurah, yang wajib belajar kenal Tuhan, wajib belajar tahu tata cara solat supaya boleh solat dengan betul, semua tu wajib. Dan individu wajib aini. Maka dia ada pula jenis yang spesifik, ini spesifik je tuan. Ada wajib zati, ada wajib aridi. Biasanya tuan, kita belajar umum saja. Cuma kita ni nak perincikan. Biasanya umum. Kita tahu wajib. Wajib tak belajar? Wajib. Apa nama wajib tu? Wajib zati ataupun wajib aradi? Itu lebih spesifik. Adapun umum kita tahu wajib. Macam contoh tuan. Wajib tak kita kerja? Orang lelaki, bukan perempuan, lelaki. Lelaki dia keluar bekerja. Apa hukum dia? Tak tahu. Ustaz, hukum saya memang kerja lama dah. Pencen tak payah cerita lah pencen ni. Ni cerita orang muda lagi ni. Masih duk kerja ni. Apa keputusan di sisi Allah? Bukan keputusan dia. Keputusan di sisi Allah Ta'ala. Terhadap hukum syarak. Keluar bekerja tu. Apa hukum dia? Hukum syarak, bukan hukum akal. Hukum akal boleh je, tak kerja pun tak apa. Ni hukum syarak. Hukum akal ikut dia kata saya, ikut saya Ustaz. Tak ada siapa paksa saya nak kerja. Ni hukum syarak. Hukum syarak wajib dia mencari nafkah untuk diri dia, untuk keluarga dia. Kata ada keluarga, diri dia. Wajib ada kalanya sunat. Nafkah ni tuan-tuan yang kita cari, nafkah ni mana? Perbelanjaan. Kita nak belanja diri kita, family kita, ada kalanya perbelanjaan itu wajib, ada kalanya perbelanjaan itu sunat. Hukum wajib tu, apa jenis wajib itu? Wajib zati ataupun wajib aradi? Itu kita nak bincang hari ni tuan-tuan. Adapun umum kita dah tahu, wajib lah. Bagi orang yang tahulah. Dia kata nafkah ni wajib, maka kena kerja. Tak kerja kalau tak ada duit, haram. Kenapa? Kerana wajib. Wajib apa? Wallahu a'lam. Jadi kita nak tahu tuan, nama wajib itu. Ada kalanya harus boleh bertukar jadi wajib. Apa nama wajib itu? Okay, Ada kalanya tuan, makan itu boleh bertukar daripada haram. Makan itu boleh bertukar daripada haram. Asal dia harus, tapi haram. Apa nama haram itu? Orang penyakit gout tuan. Orang penyakit gout, dia tak boleh makan kambing, contoh je. Kita tak ada penyakit apa ni, memang minat kambing. Orang yang tak boleh makan kambing, dia makan kambing, haram. Kenapa haram? Halal. Dia tahu halal je. Dia tahu kambing tu halal. Bedah macam mana pun tak apa, halal. Ada kalanya kambing yang halal itu boleh bertukar menjadi haram. Apa nama haram itu? Itu kita nak bincang hari ini. Haram zati ataupun haram aradi? Bukan haram zati. Kerana kambing itu, diri kambing itu halal. Tapi ada sebab faktor lain jadi aradi, jadi haram. Kenapa? Dia makan kambing, go out terus. Tak yakin? Yakin. Kalau tak yakin, makruh. Itu kita akan bincang contoh-contoh apa wajib zati dan apa wajib aridi. Baik. Dan pertamanya wajib zati. Wajib zati ni wajib nisbah. Zati itu nisbah diri benda itu wajib. Itu zati. Diri benda itu Allah hukumkan wajib. Seperti sembahyang fardu maktubah. Maktubah ni mafrudah. Sembahyang 5 waktu yang diwajibkan. Macam subuh hari ni tuan-tuan, dipanggil sembahyang waktu 5 waktu yang diwajibkan. Diri sembahyang subuh tu, hukum diri sembahyang subuh wajib. Wajib apa? Wajib zati. Diri sembahyang itu wajib. Itu dipanggil
kewajipan mendirikan sembahyang ialah wajib zati. Kemudian yang kedua, dia akan bagi contoh wajib aradi. Banyak lagi dia bagi contoh satu. Diri sembahyang itu wajib. Dan keduanya, wajib aradi. Wajib aradi ni dia banyak nama dia. Musannif kita cerita satu je. Dia nama dia banyak. Ada nama wajib aradi. Ada nama wajib muqayyad. Ada nama wajib wasilah. Ada nama wajib wasail. Sama je. Aradi, wasilah, wasail, muqayyad. Semua sama. Jangan tumpah benih. Semua itu adalah nama merujuk kepada wajib aradi. Apa maksud dia? Diri benda tak wajib. Tetapi aradi ada faktor lain yang merubah hukum itu menjadi wajib. Tu. Diri benda tak wajib. Tetapi sebab lain yang menjadikan diri hukum itu bertukar jadi wajib. Itu dia panggil wajib tetap wajib tapi aradi. Mana contoh tuan-tuan? Kita ambil contoh yang sama. Maktubah. Nanti dalam kitab kita ada contoh. Kita ambil contoh kita. Sebab dalam kitab ni dia contoh agak padu sikit. Agak pelik contoh dia. Wajib isap rokok. Tu pelik tu tuan-tuan. Biar dulu yang tu. Kita ambil contoh kita dulu. Dalam kitab ni dia tak nak contoh biasa-biasa. Dia ambil contoh yang agak luar biasa. Agak jarang kita dengar. Tapi jangan terkejutlah. Kita akan cerita hukum asal. Tiba-tiba jadi wajib ni. Kita ambil contoh kita dulu. Wajib diri sembahyang 5 waktu wajib. Subuh tadi wajib. Itu wajib diri. Untuk melaku ataupun mendirikan sembahyang. Ulama guna istilah mendiri. Dia panggil muqimunas salah. Untuk mendirikan sembahyang yang betul di sisi syarak, nak kena tahu panduan ilmu sembahyang. Nak kena tahu ilmu sembahyang. Tidak macam mana nak baca Fatihah, syarat sah baca Fatihah, syarat sah rokok, syarat sah tahiyat akhir. Mesti belajar. Belajar apa? Belajar ilmu berkaitan dengan salat. Supaya salat kita sah diterima oleh Allah Ta'ala. Apa hukum dia? Hukum dia wajib, tapi wajib aradi. Yang wajib dirinya ialah sembahyang. Sembahyang itu wajib diri. Tetapi nak solat macam mana kalau tak ada panduan, kalau tak ada ilmu? Main hantam aja, hantam tak diterima. Kalau main hantam salah di sisi syariat, maka nak kena cari ilmu. Apa hukum mencari ilmu? Wajib. Wajib apa? Wajib aradi. Ataupun dipanggil wajib wasilah. Wasilah ni apa? Perantaraan untuk kita dirikan kewajipan asal, kewajipan diri itu. Macam mana boleh kita buat kewajipan diri, kewajipan sebenar, kewajipan zati, melainkan kita nak kena buat juga. Buat apa? Mencari ilmu. Maka melakukan ataupun usaha mencari ilmu dinamakan wajib wasilah ataupun wajib aradi. Hukum pahala sama. Ini ulama bincang tuan-tuan. Dalam kitab yang besar, mencari ilmu wajib. Ilmu apa? Ilmu untuk kita buat benda wajib. Sembahyang itu wajib, cari ilmu tentang sembahyang itu juga wajib hukum dia. Maka dia ada 2 benda. Pertama, amalan. Apa dia amalan? Amalan solat. Pahala wajib. Yang kedua, amal juga. Amal apa? Aktiviti. Amalan aktiviti lah. Amalan ataupun aktiviti mencari ilmu. Duduk, dengar, faham. Cari ilmu tu pula ada 3 pula tuan-tuan. Ada 3 nilai. Duduk, dengar, faham. Tu. 3 tu tak sama. Pahala akan diberi. Ni kita nak cerita umum ni. Pahala orang yang belajar dapat pahala apa? Pahala wajib. Orang belajar dapat pahala wajib. Belajar mencari ilmu salat dan mendirikan salat dapat pahala wajib. Maka ulama bincang lagi, dua-dua ni wajib.
Dapat pahala wajib. Belajar ilmu solat dapat pahala wajib. Beramal, mendirikan solat dapat pahala wajib. Maka yang mana lebih besar dua ni? Pahala ni, cerita pahala ni. Dan kitab besar dia cerita. Dia buka minda kita. Macam mana Allah tawarkan pahala dua-dua ni. Dan pahala mana yang lagi besar? Itu dia khilaf. Ada ulama kata besar pahala sembahyang. Ada ulama kata besar pahala belajar. Tak belajar tak boleh solat. Tu. Maka dua-dua tu tak perlu khilaf di sisi kita lah tuan-puan. Penting ada pahala dua-dua. Tak perlu tanya hak mana besar tak. Saya nak buat satu je. Hancur. Kena buat dua-dua. Jangan solat sahaja tanpa ilmu. Jangan cari ilmu sahaja tanpa solat. Gabungkan dua-dua untuk mendapat dua pahala. Dan satu-satu amalan tu pula tuan-puan, keadilan Allah, ketelusan Allah, dia bayar pahala mengikut pembahagian. Orang belajar tuan-puan, belajar itu pula ada pembahagian dan penilaian pahala. Apa dia? Duduk belajar. Duduk itu pahala asin. Dengar pahala asin. Dan faham pahala asin. Tiga tu tuan-puan, kadang-kadang bukan orang semua tiga dia dapat dah. Kadang-kadang dapat dua. Kadang-kadang dapat satu je. Okey lagi dapat satu daripada tak dapat langsung. Kadang-kadang dapat satu. Dia datang duduk dalam majlis ilmu, niat semata-mata kerana Allah. Bukan niat lain. Niat lain tak ada pahala lah. Duduk dalam majlis ilmu, niat semata-mata kerana Allah, akan dibayar, direkod pahala orang yang duduk dalam majlis ilmu. Walaupun dia tak dengar, faham lagi jangan tanya lah. Tak dengar tak kena faham. Itu laduni. Tak faham, tak dengar. Dia duduk aja. Duduk aja. Bismikallahumma ahyati wa amut. Wallahu alam. Terus buka mata. Macam khutbah. Kita bak khutbah terror tuan-tuan. Alhamdulillahil qail. Dia bismillahi tawakkaltu ala Allah. Terus tidur. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Bangun terus. Itu orang cekap. Itu panggil tidur yang cekap. Bila dia nak mula tidur, bila dia terus buka mata. Macam Jumaat lah. Begitu juga orang duduk dalam majlis ilmu. Dapat ada pahala, dapat pahala. Jangan duduk tempat lain. Duduk dalam majlis ilmu, ada pahala. Yang kedua tu dia duduk, dia buka, dia on. Dia punya sound, sistem telinga dia. Dengar. Maka dengar itu pahala lain. Dan yang ketiga, dia faham apa yang dia dengar. Nilai faham itu akan diberi pahala. Ulama sebut nilai pahala itulah yang disebut oleh Nabi dalam kitab Matla'il Badraini wa Majma'il Bahrain. Yang Nabi sebut man ta'allama baban minal ilmi. Sesiapa yang belajar sebahagian, bukan banyak, sebahagian daripada ilmu, tapi niat dia untuk beramal, untuk merubah amalan dia. Beramal, betulkan amalan dan nak kongsi dengan orang. Maka dia kata kana khairan, adalah lebih baik baginya mi'atin atau khamsina raka'atin raka'ataha. Lebih baik ya apa yang dia belajar tadi, lebih baik pahala daripada orang yang mendirikan salat sunat khamsi mi'atin raka'atin raka'ataha. 500 kali rakaat. Ulama fiqh bincang apa jenis sembahyang siapa 500 ni. Kita nak buat 20 sembahyang sunat tarawih tak larat. Ini nama dia solat sunat mutlak. Kalau orang yang rajin dia buat solat sunat mutlak, berbanding dengan dia duduk dalam majlis ilmu, dibayar pahala lebih mahal. Pahala duduk dalam majlis ilmu. Kenapa ulama kata, ni pahala mana ni? Ada kepala duduk? Bukan. Ada kepala dengar? Bukan. Ini adalah ulama sebut pahala memahami sebahagian daripada ilmu. Bukan duduk semata-mata, tak. Ini pahala orang faham. Itu dia panggil orang yang faham itu adalah bonus. Tapi tak faham, jangan bimbang. Dah boleh dah pahala. Pahala duduk, pahala dengar, dah ada dua dah. Bonus kita tuan, kita faham. Maka apabila kita faham itu, kita boleh ubah ibadat kita. Betulkan ibadat kita.
dan kita boleh sharing ataupun kongsi dengan orang. Itu mahal tu. Itu yang Nabi sebut, mahalnya pahala orang yang belajar. Apa maksud orang belajar? Adakah orang duduk semata-mata? Bukan. Adakah orang dengar semata-mata? Bukan. Orang yang faham. Tu nilai kepahaman ilmu yang kita belajar itu ada pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ulama bincang kenapa bayar sampai lebih besar daripada sembahyang sunat? Kerana orang sembahyang sunat interest ataupun kepentingan untuk diri dia. Adapun orang yang belajar ilmu bukan untuk diri dia, tetapi dia boleh bentuk ataupun ubah, betulkan ibadat orang lain. Tu contoh tuan-tuan. Jadi settle satu contoh, wajib zati mendirikan sembahyang, wajib aradi mencari ilmu untuk betulkan sembahyang. Sama juga contoh yang kedua. Apa contoh kedua? Allah sebut wajib mengeluarkan nafkah diri dan family. Itu wajib, bukan sunat. Mengeluarkan nafkah maksud apa? Berbelanja untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Itu dinamakan hukum zati. Aradi apa aradi? Aradi itu nak dapat duit, boleh belanja diri, boleh belanja keluarga, nak kena cari. Tidak ada tak datang duit. Nak kena kerja, maka keluar bekerja itu dipanggil wajib wasilah, wajib muqayyad, wajib aradi, wajib wasail. Tu nama sama je tu, jangan pening. Tak ingat pun tak apa, ingat wajib je lah. Wajib apa aku pun tak tahu. Mudah. Tapi aku tahu wajib. Wajib zati ke wajib aradi, wallahu alam. Okey dah tu. Yang penting tahu. Dia main kerja rugi tuan-tuan, tak tahu. Setiap 8 jam di office tu, kalau betul kita niat yang betul, maka akan direkodkan. Orang keluar daripada rumah dia, bekerja untuk mencari ataupun menyara keluarga. Itu ada pahala ya, yang direkodkan oleh Allah Ta'ala. Itu contoh. 2 contoh tuan-tuan. Okay, kita tengok contoh yang musannif kita. Seperti mana contoh aradi, wajib aradi. Kita dah tahu dah aradi itu apa? Faktor lain. Bukan diri. Diri benda tu tak wajib, ada faktor lain. Wajib aradi seperti wajib hisap rokok ke atas orang yang jadi mudarat pada meninggalkan rokok. Mudarat ni maksud apa? Mudarat ni maksud dia kalau dia tak hisap rokok, mati dia. Tu kan pelik tu. Saja musannif dia nak bawa pelik-pelik tuan-tuan. Hukum asal hisap rokok ni makruh. Ni hukum asal. Dia panggil haruh serta makruh. Asalnya tuan-tuan, daun rokok tu, kalau tuan-tuan tengok kitab fiqh mana-mana, kitab Matla'il Badrain, kitab Furu'ul Masail, Bughayatul Tulab, dia bincang hukum isap rokok. Itu maksudnya rokok asal. Daun rokok. Dulu, bukan hari ni. Hari ni canggih. Ini bukan daun je. Ni cerita ni dalam kitab tuan-tuan, asal daun. Dalam kitab Matla' dinakalkan daripada kitab Fathul Wahhab, cerita hukum jual beli rokok. Boleh. Jual beli rokok. Boleh. Kenapa? Kerana rokok tak najis. Ada orang kata tak boleh jual beli rokok sebab apa? Haram. Rokok itu haram. Maka haramlah jual beli. Yang dia duk beli tu, okey je. Saya tak beli. Orang lain lah yang beli tu. Asal ni, kita cakap asal ni, bukan aradi. Hari ni kenapa fatwa mengeluarkan rokok haram? Itu kita nak bincang tu. Aradi, bukan zat. Diri rokok tu bukan haram. Diri rokok bukan haram. Kalau diri rokok haram tu dia panggil qat'i. Jelas. Diri arak haram. Tak boleh bincang arak kalau tak mabuk tak haram. Tak boleh. Minum tak mabuk pun haram tuan-tuan. Arak ni minum sikit, satu sudutih. Minum setitis sahaja arak. Saya nak try je ustaz. Haram. Tak haram. Saya tak mabuk. Dia tak faham tu. Itu haram diri arak zati. Walaupun tak mabuk, walaupun sikit, walaupun letak di mulut je, haram. Kenapa? Kerana diri arak itu adalah zati haram.
Diri arak. Tu cerita mudah lah tuan-tuan. Diri arak. Maksud diri arak tu ni cerita mudah-mudah. Kalau orang jenis cakap panjang, dia kata diri arak haram, maka ni haram. Ni diri arak ni. Ustaz kata haram. Arak tu haram. Ya. Mana ada haram arak tu? Tak haram dia kata arak. Saja dia nak bercakap panjang. Kita bercakap pendek haram. Maksud haram tu perbuatan orang minum tu bukan diri arak tu kena haram. Diri dia tak ada hukum lah. Orang perbuatan tu hukum. Hukum kena pada perbuatan kita. Haram dah arak? Haram. Siapa haram? Bukan arak tu. Kita yang haram. Hukum itu atas kita. Kita yang hantam bedal arak tu haram. Siapa haram? Kita lah. Saya pernah sekali. Dia nak test lah kok. Kita faham tak faham. Dia kata arak haram kau tak haram. Dia kata, teruk arak ni haram. Arak pula haram dia kata. Ni contoh arak ni. Dia ke haram? Ya. Kita tak haram. Tu orang faham tu apa. Dia nak test kita tu. Kita cakap kat dia, ni cakap mudah. Cakap mudah, contoh haram apa? Arak yang haram. Maksudnya bukan arak tu haram. Orang yang minum arak itu haram. Siapa haram? Orang. Adapun arak tu mana ada hukum. Takkan nak cakap panjang sangat. Panjang sangat. Jadi itu ulama dalam kitab dia sebut je. Contoh haram zati, arak. Kitab panjang sikit. Contoh haram zati, minum arak. Baru nampak. Minum tu haram. Bukan arak tu. Kan haram tu hukum. Hukum kena atas apa? Bukan kena atas arak tu. Hukum kena atas kita lah. Allah putuskan hukuman itu ke atas kita, ke atas manusia, ke atas mukallaf. Kalaulah temu dengan orang macam tu apa kena pandai jawab. Temu dengan orang luruh bendul. Cakap kat dia, kalau macam tu tak boleh cakap lah masak nasi. Nasi masak, apa lagi masak? Masak nasi, 2-3 kali dia cakap apa lagi? Dah nasi dah masak dah, apa suruh masak nasi? Orang tak bercakap tuan, masak berah tu. Tak bercakap. Orang terus bercakap ringkas, masak nasi. Ya. Ni orang luruh bendul macam ni kena cakap direct kat dia. Masak berah tu, bagi jadi nasi. Panjang cakap macam tu. Orang direct je orang kita, masak nasi tu. Kalau jenis bertemu dengan pak pandai luruh bendul, nasi dah masak, tak payah masak. Ni nasi, masak apa-apa. Masak berah, bagi jadi nasi. Tu panggil luruh bendul. Ngaji kita apa? Kitab semayan. Siapa semayan? Kitab ke engkau? Tu jenis luruh bendul semua tu. Tapi kena tahu lah tuan-tuan. Ulama dia bercakap kitab sembahyang. Kitab sembahyang ke engkau sembahyang? Kitab sembahyang. Kita sembahyang. Kitab ni panduan pada menyatakan hukum sembahyang. Panjanglah cerita nak bercakap macam tu. Baik, contoh asal dia tuan-tuan, kita dah bunyi syarat. Dipanggil makan. Tapi kita tunggu dulu sekejap tuan-tuan, kita habiskan dulu. Asal hukum dia takut tuan-tuan terkejut. Ini jadi fitnah ni. Dia kata, cukup dah, cakap kata Iman. Mam, cukup dah ustaz tu. Tak boleh pakai ni. Rokok dia kata wajib. Hukum asal rokok ni tuan harus. Harus, diri dia tu harus. Dia bukan diri dia tu haram. Bukan. Diri dia harus. Adapun arak, diri dia haram. Itu zati. Sebab kita nak fokus, nak kenal beza hukum wajib. Nama dia zat, nama dia aradi. Zat tu diri benda tu. Dan aradi ni faktor lain, unsur lain. Rokok itu harus serta makruh. Tu asal dia. Kemudian ada unsur lain, dia boleh bertukar jadi haram, hisap rokok. Lepas tu majlis fatwa melakukan haram. Dia tengok di sudut mana? Faktor. Faktor apa? Memudaratkan kesihatan, haram. Yakin tak? Yakin. Kalau tak yakin, makruh. Kalau makan, yakin, mudarat diri, maka haram. Kalau tak yakin, aku isap tak apa.
makruh. Atau ada orang isap tu kan? Ada orang isap. Dia kata, kau isap ukuk lagi ni. Dah lah isap. Punya dia hantam 2 bungkus, 3 bungkus sehari. Tak cukup satu. Ini dipanggil perkut tegar. Fatwa dah keluar dah. Itu fatwa ni untuk orang yang yakin mudarat. Haram. Aku tak yakin, dia kata. Pandailah, dia pandai. Dia belajar Aradi. Zatin dengan Aradi ni. Dia nak cerita Aradi tu apa? Mudarat itu dipanggil Aradi. Faktor yang berubah hukum. Daripada harus, makruh. Daripada makruh bertukar jadi haram. Jadi tuan-tuan faham, kenapa keluar hukum isap rokok haram? Kenapa asal isap rokok itu harus serta makruh? Ulama kata harus serta makruh. Dia ada harus saja tak makruh. Ada harus serta makruh. Rokok tu harus serta makruh. Macam petai, haruh tapi makruh. Belacan, haruh, makruh. Cencaluk, haruh, makruh. Budu, haruh, makruh. Dia panggil harus serta makruh. Tu. Ada faktor lain pula. Tadi faktor mudarat. Mudarat ni ada 2. Kalau dia isap, mudarat. Haram. Haram dia isap rokok. Satu lagi, mudarat juga. Mudarat ni maksudnya mudarat nyawa, tuan. Sakit ni boleh menghilangkan nyawa. Tu panggil mudarat. Menjejaskan kesihatan. Satu lagi, kalau tak isap mudarat, tu wajib. Kalau tak isap, tuan, dia tak kena sebatan rokok, tak boleh bangkit, tak boleh solat. Kena sebatan, baru boleh bangkit, boleh solat. Wajib. Tidak tak solat dia. Tapi orang macam ni tu ni contoh. Orang macam ni, kok mana pun dia kena haruh makruh dululah. Dia mula-mula disap, main dia. Lama tak boleh tinggal. Sampai satu tahap, tak boleh tinggal. Kalau tinggal, mati. Jangan tinggal. Ni kalau jumpa doktor pun, tuan-tuan, doktor akan show kat dia, you jangan tinggal rokok. You tinggal rokok, mati you. Tu tak boleh tinggal tu. Tu dia panggil wajib. Tinggal rokok je mati, macam oksigen. Kok mana pun kena ada kotak rokok dalam poket. Macam ada oksigen. Lepas hisap, okey, boleh. Pak cik ni, doktor cakap, Pak cik, satu rokok ni, Pak cik hanya boleh bertahan 5 jam je. Jam yang ke-6, Pak cik isap satu lagi. Kalau tidak, mati. Maka 5 jam dia kena ijak wajib satu. Sebab doktor dah cakap, 5 jam Pak cik bertahan dengan sebatang rokok. Tu dia panggil wajib. Ada ke? Kalau ada lah. Ni cerita kalau ada. Tu cerita hukum. Jangan kata, mana ada? Tak, kalau ada. Memanglah mana ada. Hukum ni, untuk cerita hukum, panduan. Kalau ada, hukum dah ada. Tu penting hukum, tuan-tuan. Nanti kalaulah ada dalam planet mana-mana, tuan-tuan, dia tak boleh hidup tanpa rokok, apa hukum dia? Tu kita dah tahu hukum dia. Dan seperti contoh kedua, wajib makan daging babi. Wajib ni ada pahala ni. Tadi isap rokok ada pahala. Pahala wajib, bukan pahala sunat. Pahala wajib. Dalam kitab Matla'il Badraini wa Majma'il Bahrain, dalam kitab yang kedua, kitab Sulamus Sibiyan jilid yang pertama, ada contoh wajib isap rokok, haram isap rokok, sunat isap rokok, harus makruh isap rokok. Macam mana sunat isap rokok? Kalau dia isap rokok boleh mendatangkan khusyuk. Khusyuk dalam solat. Kalau tu semua kalau. Kena sebatang rokok, feeling. Ni khusyuk betul. Bukan healing and feeling tu. Bukan khayal. Khusyuk betul. Fokus sembahyang dia, bacaan dia tu siap tadabbur. Kena sebatan rokok. Maka sebelum solat, sunat isap rokok. Sebab apa? Faktor lain. Apa faktor lain tu? Mendatangkan khusyuk dalam sembahyang itu sunat, bukan wajib. Tetapi nak mendirikan sembahyang itu wajib. Kalau tak kena sebatang rokok, tak boleh mendirikan solat. Itu wajib. Kalau kena sebatan, boleh datang khusyuk. Itu sunat. Tu cerita hukum je, tuan. Tak ada pun. Ini yang kedua ni. Yang kedua dia kata, seperti wajib, dapat pahala wajib, makan daging babi bagi orang yang mudtar. Mudtar ni apa? Terdesak. Terdesak tu, yang tu. Sifat terdesak. Apa terdesak? Yang takut binasa, yang hilang nyawa. Ini yang terdesak, yang boleh makan babi ni. Kalau dia tak makan, tuan-tuan, mati dia. Tu dia panggil hilang nyawa. Mana contoh dia? Contoh dia sesat dalam hutan.
Sesak dalam hutan, makanan habis. Segala makanan halal habis. Dan segala makanan haram yang lebih ringan daripada mughallazah, kena dahulukan yang haram lebih ringan daripada mughallazah. Jangan bedal mughallazah terus. Tak boleh, dia ada ikut urutan. Contoh tuan-tuan, halal semua dah habis. Daun kayu halal, dah habis daun kayu pun. Ni kena perincikan hukum ni tuan-tuan. Jangan mudah-mudah. Oh, kalau sesak dalam hutan, siapa-siapa hiking naik bukit sesak mana-mana, tak ada makanan, boleh hantam babi pun tak apa. Oh, mudah dia cerita hukum. Dia ada urutan. Urutan apa? Yang halal semua dah habis. Daun kayu, rumput, hantam dulu. Makan rumput dulu. Tak boleh terus babi tu, tak boleh. Habis halal. Yang kedua, haram lebih ringan. Dahulukan haram lebih ringan. Jangan babi terus. Apa haram lebih ringan? Biawak ada tak? Biawak dulu. Bukan biawak pada pasir tu. Yang tu halal. Ni biawak belakang rumah. Sebab biawak, kera, musan, tumpan tupai, itu boleh makan mazhab lain. Boleh makan dalam mazhab lain. Haram dalam mazhab kita sahaja. Sebab tu kalau orang nak makan biawak, kena taklid mazhab Maliki. Tapi kena sembelih. Jangan makan tak sembelih. Pertama, taklid mazhab Maliki, Hanafi. Yang kedua, sembelih cara mereka. Cara mazhab Maliki. Jangan sembelih cara kita. Sembelih cara mazhab Maliki, dia kena putus 4 orang. Sembelih cara mazhab Syafi'i, putus 2 je. Lepas tu dia hantam kat sini je. Mazhab Hanafi ada 2 alat lagi ni. Ni, dajai ni. Dajai, orang dajai. 2 sini, kiri kanan. Sebab tu dia potong kena bulat. Senang cerita, potong putus kepala. Confirm, putus kepala confirm. 4 orang putus. Itu mazhab Maliki. Tak payah buatlah tuan-tuan. Banyak binatang lain lagi. Ini untuk isu-isu terdesak aja. Macam geng tu, geng hak baru masuk Islam tu. Pergi dakwah orang asli. Hak masuk Islam. Saya boleh masuk Islam, Ustaz? Boleh tak nak makan kera? Kacau. Saya tak boleh tinggal kera ni. Tu habis kera belakang rumah dia. Asli. Nak jawab macam mana? Saya kalau boleh makan kera, saya nak masuk Islam lah. Cakap dia, masuk dulu. Masuk dulu. Kera kita bincang lain. Boleh, jangan bimbang. Mazhab Maliki boleh. Kita tak lalu. Bukan kira lalu ni, tuan-tuan. Bukan kira selera kita. Kira hukum. Kira selera, tak lagak tengok kera tu. Kera dulu. Dahulukan yang haram dulu. Tak habis semua dah. Dah habis dah. Kera pun tak ada nampak depan mata. Biawak pun tak nampak depan mata. Ular pun tak nampak depan mata. Yang ada depan mata ni apa? Babi je. Boleh tak makan? Kalau tak makan, tuan-tuan, nyawa kita, habis nyawa kita. Wajib makan. Cuma ulama perincikan wajib kadar mana. Kadar mana yang wajib itu? Boleh hantam sampai besar penumbuk ke? Tak boleh. Kadar sejemput, kadar mana ulama kata zon. Sangka kita sejemput ini boleh meneruskan 2-3 jam. Jangan bedal banyak, haram. Untuk boleh meneruskan cari makan. Contohnya sejemput ni, kadar daging ni, setengah kati ni, bolehlah untuk berjalan tempat tengok ada makanan jauh tu. Itu sahaja. Jangan makan nak, sedap punya daging ni. Tambah lagi. Haram, dosa besar. Habis. Dan kita titik bawah tu tuan-tuan. Dan bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib atas. Ni nak mula tanda je. Dia nak masuk topik baru. Bulan depan kita masuk topik baru. Dia intro kepada topik baru. Dan bermula tanda wajib syar'i. Tanda wajib yang diputuskan oleh Allah tu syar'i. Apa tanda dia? Dikatakan wajib atas. Tu larah bahasa akademik tuan-tuan. Kalau nak kenal dalam kitab, kalau penulis kata wajib ke atas, itu dipanggil wajib syarak. Kalau musannif penulis kata wajib bagi, itu minda. Wajib diputuskan oleh minda. Ini dia nak intro, dia nak masuk topik baru, iaitu hukum akal. Hukum yang diputuskan oleh minda. Dan dia kata, seperti dikata tu, dikata wajib atas tu seperti dikata wajib atas mukallaf. Tu dipanggil wajib syarak. Wajib ke atas mukallaf, kata kita lah. Atau wajib atas tiap-tiap mukallaf. Belajar fardu ain, tu contoh. Adapun tanda wajib akli itu dikatakan wajib bagi. Nak kenal macam mana wajib diputuskan oleh minda. Wajib bagi.
wajib bagi kita, atau wajib bagi Allah. Itu maksudnya minda kita kena putuskan Allah ni mesti. Itu nak masuk topik baru. Bermula. Atau wajib pada dengan makna bagi. Wajib pada, wajib bagi dengan makna bagi. Seperti contoh dia dikatakan wajib bagi Allah. Tu. Masuk topik baru, bermula hukum akli itu terbahagi ia hukum akli itu atas 3 bahagi. Barulah masuk topik utama tuan-tuan. InsyaAllah bulan depan baru masuk kandungan utama kitab kita. Apa dia? Bermula dengan hukum akal. Ni dia nak mula masuk ciri. Belum ciri ketuhanan tuan-tuan, dia kena belajar dulu sifir dia. Sifir dia apa? Nak kenal Tuhan mesti pandai menilai, membuat keputusan dengan akal, dengan minda yang rasional, minda yang dibimbing oleh wahyu syarak. Maka kena belajar cara membuat keputusan berkaitan dengan Tuhan. InsyaAllah kita akan belajar akan datang topik utama kita, iaitu macam mana akal kita nak kena pandai buat keputusan. Tadi keputusan syarak dah habis dah. Keputusan syarak tu syarak buat ketetapan. Wajib, sunat, haram, makruh, haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah.